Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini saya akan mengajar awak pada practical work 4. Okey, di mana tajuk practical work 4 kali ini ialah AC analysis. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dulu. Okey, objektif dia, upon completion of this practical session, students should be able to explain AC analysis and AC source, do the AC analysis setup, okay, and then simulate and display the simulation result for AC analysis. Okay, jadi AC analysis ni kita akan gunakan AC source. Okay, dan bila kita analyze data ni, kita nak dapatkan dia punya yang pertama gain, okay, ataupun saya panggil je maximum gain okay, cut off frequency dengan bandwidth. Okay, so biasanya waveform yang terhasil daripada AC analysis ni kita panggil dia sebagai Bok plot, okay, ataupun nama lain dia frequency response curve. Dan okay, circuit dia, okay, circuit gain dia mesti dalam unit decibel. Okay, dia mesti di measure dalam unit decibel. Okay, ada satu lagi yang dekat sini yang tak ditunjukkan, okay, iaitu okay, satu lagi bahagian cut off frequency. Okay, ni penting saya nak terangkan. Okay, cut off frequency biasanya kita plot dia pada nilai negatif 3 dB. Okay, biasanya graf akan yang kita dapat, kita akan dapat gain dalam dB melawan frekuensi. Jadi bila kita plot pada negatif 3 dB, kita akan dapat bacaan cut off frekuensi dia. Okay, ini ialah lita low pass filter. Biasanya kita akan dapat waveform yang macam ni. Okay, ataupun Bok plot yang begini. Okay, jadi kalau macam ni ialah khas untuk band pass filter circuit lah. Okay, dan band pass dia berbeza sikit. Okay, berbanding low pass dengan high pass. Low pass kita just measure satu saja cut off frequency, dengan high pass pun sama. Okay, lita high pass pun sama. Okay, di lita band pass kita measure dua. Okay, dua cut off frequency. Setiap kali ada FC2 dengan FC1. Okay, jadi dekat band pass berbeza sikit lah, kena kira bandwidth dia berapa. Okay, formula bandwidth ialah frekuensi high tolak frekuensi low, ataupun dekat sini frekuensi high cut off frekuensi 2 tolak dengan cut off frekuensi 1. Okay, ini penting untuk bahagian B. Okay, sekarang kita tengok dekat circuit. Okay, ni ialah circuit nak. Memang dah ada untuk low pass filter. Dia kata draw and simulate all the circuits in figure 4.1 and 4.2. Sketch and label completely the frequency response curve or Bok plot in result session. Okay, so ini ialah lita low pass filter yang saya yakin awak akan belajar pada subjek electronic circuit yang awak ambil semester ni juga. Okay, dan ni ialah lita high pass filter pun sama. Okay. Okay, yang 4B ialah lita common emitter amplifier circuit. Dia akan generate band pass waveform lah, band pass response curve. Okay. So dekat sini dia dah ada graph kan, tapi tak apa, nanti awak screenshot je result yang awak dah dapat. Okay, kat sini bahagian sini result penting sebab dia minta maximum voltage gain AV dalam dB dengan cut off frequency. Okay, di mana dua-dua ini kita akan dapatkan secara plot pada graf. Okay, bahagian B pun sama. Dan bahagian part B, okay, part B banyak sikit. Okay, di mana kita akan plot maximum voltage gain, okay, cut off frekuensi 1 dan cut off frekuensi 2. Bandwidth kita kira guna formula. Yang tadi tu kan dah dapat FC1, dapat FC2, boleh dah dapat bandwidth. Okay, guna formula tu. Okay, so mari kita pergi pada lita yang pertama.
Okay, letak low pass filter ni saya dah ada lengkap dah letak low pass filter. Okay, dekat sini axis source frekuensi dia tak bagi. Okay, kalau tengok sini dia bagi value 10, AC phase kosong, AC magnitude 1. Okay, kalau tengok kat sini 10. Okay, dia tak bagi pun, tapi saya guna default je lah 1K. Okay, 1 volt. Lepas tu phase yang penting kan, phase kosong. Okay, just use default frekuensi sajalah senang ceritanya. Okay, so dah lukis kita. Okay, pastikan ada label Vout ni. Okay, pergi pada simulate, tekan analysis. Okay, pergi pada AC analysis. Okay, jadi dia akan keluar AC analysis setup. Okay, ni ialah frekuensi parameters. Okay, biasanya kita akan set up F start, frekuensi start dengan frekuensi stop. Okay, biasanya frekuensi start ni kita usik 1 Hz. Okay, dan itulah nilai yang paling rendah sekali. Okay, F stop depends on the waveform. Okay, awak boleh adjust depends on waveform. Okay, kat sini saya dah pilih 1 MHz. Saya mungkin agak cantik lah waveform dia. Kalau tak cantik, awak boleh adjust lagi. Okay, so sweep type decade, number of points per decade 10, vertical scale decibel. Okay, tukar. Biasanya default je rasanya linear ataupun logarithm. Tapi awak kena tukar lah kepada decibel sebab kita ukur dia, measure dia dalam unit decibel. So, kemudian kita pergi kepada output. Okay, ni saya pilih siap-siap ni Vout. Okay, so pilih voltage out. Okay, dan tekan simulate. Okay, so kita akan dapat waveform untuk letak low pass filter. Okay, memang inilah bentuknya low pass filter. Okay, saya tukar background. Okay, so yang pertama. Okay, tengok yang pertama. Dia minta kita dapatkan maximum voltage gain AV dalam dB. Okay, yang ni pun dah dalam dB. Ni dB melawan frekuensi. Okay, jadi kita pergi pada cursor. Okay, sebab kita nak plot tadi kan. Show cursor. Okay, ni pindah ke tepi. Okay, jangan lupa select cursor pula. Kita pilih cursor yang pertama. Okay, maximum gain. Cara dia senang saja. Terus pergi pada go to next Y max. Cursor tidak bergerak. Okay, jika cursor tidak bergerak, memang inilah tempat nilai maximum gain yang betul tak? Okay, ni nilai maximum gain. Kemudian ni dah makin menurun. Tak mungkinlah tempat lain. Okay, jadi bila dah ujung ni yang paling maksimum, kita cuma tambah data label je lah nak dapatkan nilai. Okay, so kat sini. Okay, kita dapat nilai. Okay, X1, Y negatif 171.4579 micro dB. Okay, jadi which one value maximum voltage gain dalam dB? X axis ataupun Y axis? Okay, jadi jawapannya ialah Y axis. Okay, X axis dia ialah nilai ni frekuensi. Okay, jadi hati-hati. Ada juga kadang-kadang okay, dia tanya lah frekuensi at maximum voltage gain. So tu dia tanya frekuensi. Okay, kalau frekuensi jawab bahagian frekuensi. Okay, kalau macam ni maximum voltage gain dalam dB, okay, so awak jawab dalam dB lah. Okay, so nilainya ni 171.4579 micro dB. Letakkan nilai di sini. Okay, kemudian cut off frekuensi. Okay, kita select cursor yang kedua. Okay, ingat lagi tak kita kena set apa? Nilai dia pada negatif 3 dB. Jadi kita set Y value. Okay, Y dalam dB, X frekuensi. So ingat kita kena set Y value bukan set X value. Okay, so Y value kita ambil yang ke kanan. Okay, so kita tulis sahaja negatif 3. Tekan OK. Okay, kemudian dah kat sini, pergi kepada cursor, add data label. Okay, maknanya dia baca nilai frekuensi pada negatif 3 dB. Jadi cut off frekuensi awak ialah 158.7800 Hz. Jadi inilah nilai frekuensi, cut off frekuensi dia. Okay, letak di sini nilai cut off frekuensi. Okay,
So, habis bahagian part AA. Okay, part AB. Okay, saya akan minta awak buat sendirilah. Okay, macam mana, nanti saya tunjuk sebab saya nak tunjuk yang part B ya. Bahagian part B dulu. Okay, yang ni litar high pass. So, awak akan dapat sepatutnya daripada bawah menaik betul straight. Okay. Okay, dalam teori elektronik circuit ada dah ni. So, awak boleh tengok Okay, jadi kita move to litar yang part B. Okay. So, dekat sini saya dah lukis. Okay. Jangan ada yang tanya ni. Ni ialah on page connector. Okay, macam mana nak keluarkan on page connector dia. Okay, place on schematic. Ni on page connector. So, bertulis nama yang sama bila klik sini. Tulis VCC. Okay, kenapa nama yang sama? Okay, kerana macam ni untuk supply. Okay, jadi saya tak nak directly 15 volt supply kat sini. Okay, saya buat supply satu sini. Saya guna label VCC. Saya guna label VE untuk on page connector. Kemudian saya guna on page connector yang sama. Okay, guna nama ataupun label yang sama. Okay, masukkan dia kat sini. Maksudnya 15 volt ni dia akan masuk ke VCC. Okay, so 15 volt akan masuk ikut VCC. Dan VEE ni lah. Ikut sini negatif 15 volt akan masuk VEE. Okay. So, macam mana nak dapatkan waveform dia? Sama juga. Pergi pada simulate, analysis dan AC analysis. Okay, dekat bahagian sini penting. Okay, boleh adjust 1 hingga 100 MHz. Okay, gigahertz dia besar sangat kan, dia panjang sangat kan. Okay, jadi jangan lupa dapatkan dulu waveform macam mana, tengok dulu baru adjust. Okay, output macam biasa V out lah, jangan lupa label out ni. Okay, so kita akan simulate. Dia dah keluar cursor terus so larikan dia. Okay. Okay, so apa dia nak dekat sini? Okay, yang pertama maximum voltage gain. Okay, pergi pada cursor, pilih cursor 1. Okay, maximum voltage gain macam mana dapat? Go to next Y max. Okay, ni. Okay, so pergi pada cursor, add data label. So, mana maximum voltage gain awak ialah 34.0911 dB. Okay. So, guna juga cursor yang pertama ni juga. Okay. Saya biarkan saja, saya lihat dia cursor pertama juga ni. Okay, saya nak buat cut off frekuensi 1. Sorry, cut off frekuensi 2. Okay, saya akan pergi set Y value kanan. Okay, negatif 3. Okay, nampak. Pergi hujung sekali. Okay, di mana kita letakkan. Okay. Tak berapa nampak besar So, saya besarkan. Pergi ke cursor, add data label. Baru nampak. So, jangan risau. Boleh kecilkan balik. Tak ada juga. Okay, tak apa. Tu besarkan je lah. Okay, ni nilai frekuensi cut off frekuensi 2. Okay, untuk cut off frekuensi 1. Okay, pilih cursor 2. Okay, kita cuba kalau tengok graf ni tak sampai negatif 3. Nampak macam tak sampai. Okay, kita cuba. Dia pergi yang hujung juga. Okay, jadi kalau tak nak dia pergi hujung ni, kita kena pilih yang ni. Y value kiri. Okay, so negatif 3. Okay, dia tak boleh baca. Okay, sebab negatif 5 ni bawah lagi awak. Maknanya dia area je di bawah sini. Jadi graf ni tak sampai. Jadi kalau tak sampai macam ni, okay, awak boleh buat plot value tu, okay, pada nilai maximum gain tolak 3 dB. Okay, jadi nilai maksimum kita ialah 34.0911 dB kan. Okay, awak tolak 3 dB. So, tolak 3 dB dia akan jadi 31.0911.
0911 dB. Jadi cursor tadi, pilih cursor 2 tadi. Okay, ambil Y value ni. So, awak just plot 31.0911. Okay. Dia baca nilai hujung ni, jadi tak valid semua kita nak hujung sini kan. Okay, buat sekali lagi. 31.0911. Okay. Sebab kita yang hujung kanan ni kita dah dapat. Kita nak ambil yang low pula. Okay, so pergi dekat low ni, pergi cursor ni, okay. Add data label. So, akan dapat nilai 31.1191 dB. So, FC2 dah dapat 98.8115 mega. Okay, dan FC1 akan dapat 28.0108 Hz. Jadi, nak dapatkan bandwidth. Okay. Ni agak bercampur ni. Dia adjust lah. Okay, jadi untuk ni tulisan nilai dia dekat sini. Okay, dapat bandwidth. Bandwidth FC2 tolak FC1. Awak nilai dapat nilai bandwidth. Yes, sebenar lah. Okay. Tak keluar juga walaupun saya tak kat atas ni. Bila kecilkan. Tak keluar juga. Okay. So, itu saja untuk practical work 4 kali ni. Okay, saya harap awak boleh buat lah. Okay, jangan lupa screenshot. Pastikan kalau BEMPAS ni patut ada 3 lah. Okay, screenshot. Guna snipping tool, cut elok-elok gambar lita. Jangan lupa gambar lita bersama dengan title block. Okay, okay, dan copy paste masuk dalam result lah. Jangan lupa buat discussion dan conclusion. Okay, awak boleh rujuk ni rubrik markah. Saya ada markah untuk plotting berapa, untuk value berapa. Okay, saya dah letak skema pemarkahan ke sini. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.